Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tengah hari ini insya-Allah kita akan tengok beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam salah satu tulisan beliau yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada bab yang menceritakan tentang salah satu daripada akhlak ataupun sifat yang disebut sebagai as-sifat an-nabawiyah, sifat-sifat kenabian, wal akhlaq al-muhammadiyah, dan akhlak yang dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita belajar akhlak Nabi ini untuk kita tiru perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan meniru perangai Nabi ini hukumnya adalah sangat-sangat dituntut, bahkan adalah merupakan satu tanda-tanda keimanan. Bahkan setengah-setengah ulama menyebutkan wajib untuk kita tiru perangai dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang mengikuti perangai dan akhlak Nabi ini dijanjikan dengan kejayaan di dalam Al-Quranul Karim. Dan mereka yang cuba buat jalan hidup dan cara hidup sendiri, maka mereka itu dijanjikan dengan kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di zaman yang kita sekarang berada ni, kebetulannya berada di zaman yang disebut sebagai zaman kerosakan. Maksud zaman kerosakan ni ialah umat Islam walaupun namanya Islam tapi jauh daripada ajaran agama. Lebih-lebih lagi kempen yang dijalankan sekarang ni ialah mempraktikkan Islam ini suatu pilihan, bukan kewajipan. Sedangkan yang sebenarnya ialah mempraktikkan Islam adalah wajib. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kalau kita perhatikan ayat ni, Allah sepatutnya, bukan saya nak petikai ni, saya nak buat perbandingan. Sepatutnya Allah Taala kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Tetapi ajaibnya ayat ini, peliknya ayat ini, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu di sebalik ayat ini ada suatu perintah yang sangat besar untuk difahami dan dihayati. Dan ada sesuatu yang Allah Taala nak kita semua merenung. Dalam istilah ilmu Al-Quran dipanggil tadabbur. Dan dengar kan kalimah tadabbur ni, tadabbara yatadabbaru, maknanya ta'ammaq, ta'ammal.
Maknanya perhati sungguh-sungguh. Hingga bila kamu memerhatikan kepada ayat itu, kamu nampak di sebalik ayat itu apa sebenarnya yang Allah Ta'ala berkehendak daripada ayat ini. Ya, kena faham betul-betul. Sehari dua ni ada satu video pendek dalam internet, kan? Cerita satu orang, dia pergi beli ubat di kedai sebab isteri dia sakit. Jadi dia pun beli ubat farmasi, buat balik rumah. Isteri dia sakit, duk terlentang atas katil. Dia pun tengok di botol ubat tu, goncang sebelum minum. Dia pun goncang isteri dia. Tuan-tuan faham? Di botol ubat tu tulis goncang sebelum minum. Dia pegang isteri dia goncang. Goncang kanan, goncang kiri, goncang depan. Maksudnya bukan goncang bini hang. Goncang botol ubat. Yang dia panggil mengaji tak habis. Kan? Tak betul-betul faham. Maksudnya ialah botol tu digoncangkan sebelum bagi anak isteri yang sakit minum. Dia punya goncang isteri dia sungguh-sungguh nak bagi minum ubat. Jadi tidak belajar secara betul kaedah talaqi dan sebagainya. Macam tu juga Quran harus dilihat kepada apa yang disebut oleh mufassirin. Kerana kita bukan orang yang menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Al-Quran. Kerana sastra Al-Quran itu terlalu tinggi. Ya, kesastraan Al-Quran itu terlalu tinggi. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu. Patut Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhannya. Tetapi kenapa Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah pun beriman. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhannya. Artinya jangan kamu ambil yang secocok dengan diri kamu, dengan akal kamu, dengan nafsu kamu. Mana yang kamu rasa tak sesuai dengan nafsu dan akal kamu tolak, tak boleh begitu. Ataupun kamu ambil bahagian yang tertentu daripada ajaran Islam yang kamu rasa seronok nak buat. Contohnya sembahyang, zakat. Kan? Yang paling minat sekali zakat lah. Sebab masuk duit, kan? Tapi ayat-ayat lain kamu tak pakai. Perintah-perintah Islam yang lain kamu tak pakai. Kan? Haram pergaulan bebas, haram arak, haram judi, haram mendedahkan aurat, haramnya rasuah, haramnya riba. Ini kamu tidak ambil. Kamu ambil Islam itu ajaran yang kamu rasa seronok dan sesuai dengan apa yang kamu nak laksanakan dengan nafsu kamu dan dengan akal kamu. Sebab itu ayat ini menjadi dalil bahawa orang-orang yang beriman itu sempurna imannya bila dia melaksanakan keseluruhan ajaran Islam. Selagi mana dia tidak melaksanakan keseluruhan ajaran Islam, maka imannya tak sempurna. Sebab itu mengamalkan Islam fardu dan wajib, tidak ada pilihan. Ya, fardu dan wajib, dan merupakan satu kewajipan yang tidak ada pilihan. Bukan satu pilihan, bahkan satu kefarduan. Antara perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi. Dan kita kena ingat bahawasanya akhlak Nabi ini adalah dididik oleh siapa? Oleh Allah. Guru Nabi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Jadi akhlak Nabi ini adalah merupakan akhlak yang suci dan bersih kerana dia diajar oleh Allah. Dalilnya adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku Rabbi adalah Tuhanku, yakni Allah. Fa ahsana ta'dibi, lalu Allah Ta'ala memperelokkan didikannya kepada aku. Antaranya cerita khadam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Lau uhdiya ilayya kara'un laqabiltu, walau du'itu la alaihi la ajabtu." Rawahu Tirmidzi wal Bukhari wa Ahmad. Sebuah hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi sendirilah dalam sunannya,
Iaitu Sayyidina Anas menceritakan bahawa kata Nabi SAW, "Lau uhdiya ilayya kara'un." Jika aku diberi hadiah karak. Karak ni betis kambing. Betis ni makna daripada lutut sampai ke bawah. Itu namanya betis. Kalaulah saya dihadiahkan betis kambing sekalipun, laqabiltu, nescaya saya akan terima hadiah itu. Walau du'itu alaih, kalau saya diajak untuk hadir jamuan, kata Rasulullah, dan dalam jamuan tu hanya dimasak betis kambing, la ajabtu, nescaya saya akan menerima jemputan itu. Apa kita belajar daripada hadis ni? Pertama, kesudian Rasulullah SAW menerima hadiah dan memenuhi jemputan, sekalipun yang dihadiahkan ataupun yang dihidangkan dalam jemputan itu hanyalah betis kambing saja. Ya, ini perangai Nabi kita Muhammad SAW. Baginda tak memilih-milih, tak memilih jemputan, dan baginda sangat bagus dalam pergaulan, sehingga kalau diajak untuk makan betis kambing pun tak ada masalah, kata Nabi SAW. Jadi menyebabkan semua orang dekat dengan Nabi, menyebabkan semua orang sayang dengan Nabi SAW. Ini ajaran Islam. Maknanya kita ni diajar jadi tawaduk, kan? Jadi rendah diri. Tawaduk ni apa, tuan-tuan dan puan-puan? Tawaduk ni ialah seseorang yang bila dia melakukan sesuatu perkara, dia merasakan bahawa apa yang dilakukan itu belum cukup sempurna. Makna kalau dia seorang hamba Allah, dia sentiasa merasakan bahawa dia belum sempurna dalam menunaikan hak Allah sebagai Tuhan dan dia sebagai hamba. Itu makna tawaduk, kan? Yang menyebabkan apa yang dia lakukan penuh dengan sifat kerendahan hati, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita belajar daripada hadis ini ialah galakkan untuk menerima hadiah dan memenuhi jemputan, walaupun yang dihidangkan itu hanyalah betis kambing saja. Kerana apa? Kerana semangat persaudaraan dalam agama diikat melalui perangai, melalui akhlak. Lepas hari ni tuan-tuan kita tengok, kita ni kadang-kadang kalau nak terima jemputan, kita tanya dulu, kan? Kalau kita kata malam ni lepas sembahyang isyak mari rumah nak buat doa selamat, kita kata nak jamu apa? Adalah bihun-bihun goreng, jagung-jagung rebus. Kita, aku minta maaf kalau makan bihun ni sakit kau, kan? Kalau kambing golek, insya-Allah aku akan sampai awal, sebelum pintu rumah hang terbuka aku sampai dah, kan? Jadi ni perangai ni dah subur di kalangan masyarakat. Berkira sangat kalau nak terima jemputan, tanya dulu makan apa, kan? Makan apa? Yang menyebabkan kita ni semakin enggan di antara satu dengan yang lain. Ukhuwah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama yang baginda buat bila tiba di Madinah ialah buat masjid. Nabi buat masjid dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah terfikir tak? Sebab apa Nabi bila sampai di Madinah, Nabi buat masjid dulu? Nabi tidak buat bangunan tinggi-tinggi, tak. Tapi Nabi buat masjid. Dan masjid Nabi ni sangat sederhana. Zaman kita ni masjid kadang-kadang jadi alat untuk kaut keuntungan, kan? Dr. Harundin baru buat satu masjid di kampung dia di Bohong Mali di Perlis tu. Kos dia 2 juta. Kos dia 2 juta. Masjid bukan main cantik. Baru ni dah mula sembahyang. Memang cantiknya luar biasa. Cantik sungguh dia buat. Desainnya, keadaan masjid tu cantik. Lepas tu ada satu masjid nak buat di jalan nak pergi belah Padang Pusran, kan? Jadi Majabatan Agama Islam ni dia berkenan dengan masjid yang Ustaz Harun dia buat tu. Dia minta supaya kontraktor yang nak buat masjid tu pergi ambil plan yang sama macam yang masjid yang Ustaz Harun buat ni. Keluasan sama, reka bentuk sama, semua samalah.
Potostik sebiji lah, senang faham gitulah. Kan? Cuma harganya 7 juta. Kan? Yang Ustaz Harun buat ni 2 juta, yang nak dibuat sebiji macam yang Ustaz Harun buat jadi 7 juta. Itu pun aircon tak ada, hanya buat point dia saja. Aircon tak ada. Hak Masjid Ustaz Harun ni 2 juta sekali dengan aircon. Mana beza berapa juta? 5 juta. 5 juta tu rasa macam RM5 dah kan? 5 juta. Nabi kita Muhammad SAW bila sampai di Madinah buat masjid. Nabi dirikan 4 batang tiang guna batu bata. Tak ada kapet, tak ada lantai daripada mozaik tile, tak ada. Tapi Nabi sampai buat masjid dulu. Dan Nabi menjadikan masjid itu sebagai tempat untuk mempersaudarakan umat, mempertautkan kasih sayang dan ukhuwah. Nabi saudarakan di antara muhajirin dan ansar. Bila kasih sayang ni kuat, dan kasih sayang itu pula diikat di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita tak sanggup untuk berbuat sesuatu yang boleh menyakiti saudara kita. Menjadikan umat Islam ni umat yang sangat berkebajikan dan prihatin. Nabi ajar kita tuan-tuan. Nabi kata wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman seseorang yang tidur di waktu malam dalam keadaan kenyang perutnya, dalam keadaan jirannya lapar. Nabi kata tak sempurna iman orang yang tidur di waktu malam kekenyangan, dalam keadaan ada orang lapar di keliling rumah dia. Bukan lapar kerana diet, ada juga orang lapar malam ni dia tak makan malam. Kerana apa? Diet, kecil manis dia tinggi. Kan? Tapi ini lapar kerana tidak ada makanan. Lapar kerana tidak ada makanan. Maka tak sempurna iman. Ini ajaran siapa? Ajaran Nabi kita. Supaya kita tak jadi orang yang hanya pentingkan diri kita. Sebab tu kalau Islam itu diamalkan ajarannya, tuan-tuan dan puan-puan, maka Islam ni akan menjadi agama yang akan diterima oleh seluruh penduduk bumi. Tapi hari ni apa yang jadi tuan-tuan? Bila sebut Islam, ramai yang tak nak kepada Islam bila melihat umat Islam. Tapi bila dia belajar Islam, dia belajar Quran, dia belajar sunnah Nabi SAW, maka dia akan terima Islam. Tapi kalau dia tengok Islam itu melalui umat Islam, maka dia tak akan menerima Islam. Sebab tu para sahabat radhiyallahu taala anhum dididik betul-betul oleh Nabi kita Muhammad SAW. Punya semangat keislaman yang sangat tinggi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang kalau nak dicari sosok sahabat di zaman kita ni tuan-tuan, tak akan bertemu sosok sahabat. Ada, bukan tak ada, kan? Tapi sesuai dengan zaman kita lah. Tapi kalau zaman sebut zaman sahabat, tidak ada yang sehebat zaman sahabat dalam kekentalan Islam mereka tu. Sebab tu Nabi bila datang sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Contoh Sufyan, Sayyidina Sufyan radhiyallahu taala anhu, Sufyan Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Satu hari tuan-tuan dia menjumpa Nabi kita. Tujuan dia mari jumpa Nabi hanya nak tanya satu soalan. Kamu nak jumpa aku ni sebab apa, Sufyan? Saya nak jumpa kamu ya Rasulullah sebab saya nak tanya satu soalan. Nak tanya soalan aja. Ya, nak tanya soalan. Satu soalan. La as'alu anhu ghairaka. Yang saya tidak akan tanya orang lain tentang soalan. Soalan apa kamu nak tanya saya, wahai Sufyan? Maka kata Sufyan Al-Thaqafi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ghairak. Tolong sebut pada saya satu pesanan, wasiat untuk saya amalkan di dalam Islam ini yang terkandung di dalamnya keseluruhan ajaran agama. Ini soalan saya tak boleh tanya orang lain ya Rasulullah. Soalan ni kamu boleh jawab. Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, wahai Sufyan, qul amantu billah thumma istaqim. Kalau kamu nak jadi seorang Muslim yang sebenar, dan Islam kamu itu diterima oleh Allah Ta'ala, bukan kamu yang perasan kata kamu itu Islam. Hari ini tuan-tuan, kebanyakan kita wal'iyadzubillah, kita rasa kita ni Islam dah cukup hebat, dah cukup sempurna.
Tapi kalau kita bandingkan Islam yang kita duk amal sekarang ni dengan apa yang disebut dalam Quran dengan hadis, jauh sekali. Kan? Saya tak perlu nak ceramah panjang-panjang pasal tuan-tuan mengaji sini hari-hari kuliah Zuhur kan. Hari ni saya minta cuti pun dia tak bagi. Kan? Kita hari ni cuti nak rehat. Tak boleh cuti. Kan? Anak murid tak datang tak apa, jangan ustaz tak datang. Itu pula akhir zaman. Kan? Jangan ustaz tak datang. Kalau anak murid penting tak apa, dibenarkan tu dia. Memang tak dekat dengan kiamat ni. Memang hampir sangat dah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka Nabi kata, kalau kamu nak jadi seorang Islam yang sebenar, dan Islam kamu besok diterima oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Kerana di hari akhirat nanti kita baca dalam Quran, ada orang datang pada Allah, Allah terima kedatangannya. Ada yang datang pada Allah, Allah tak terima kedatangannya. Nah, disebut yang diterima kedatangannya itu dinamakan Ashabul Yamin dalam suratul Waqiah. Balik tengok benda ni dalam suratul Waqiah. Ya Allah Ta'ala terima kedatangan dia, dinamakan Ashabul Yamin. Ya Allah Ta'ala tak terima kedatangan dia, dinamakan Ashabul Shimal. Ashabul Yamin masuk syurga, Ashabul Shimal masuk neraka, tuan-tuan sekalian. Lalu Nabi kata kepada Sufyan, ingat pesan aku. Ingat pesan aku. Amantu billah, qul amantu billah. Ucapkanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah. Aku percaya kepada Allah. Aku yakin kepada Allah. Itu bukan sekadar ucapan tu, tuan-tuan, ya. Bukan sekadar ucapan. Kalau kita nak belajar perkataan amantu billah itu, kita nak belajar dari siapa? Ada tak contoh? Jawabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa dia? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, mereka mempertahankan keyakinan mereka sampai walau terpaksa makan daun kering sekalipun mereka makan tanpa menukar janji mereka kepada Allah. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak punya makanan melainkan hanya tinggal daun-daun yang kering. Lalu kami makan, kami terpaksa makan daun yang kering tadi sehingga luka bibir kami, termasuk bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah di pulau 3 tahun. Tuan-tuan baca sirah Nabi, 3 tahun baginda dipulaukan bersama sahabat yang beriman. Hingga tak ada apa yang nak dimakan. Macam saudara-saudara kita di Myanmar sekarang ni, kan? Di Burma sekarang ni, kedai-kedai orang Islam dibakar. Orang Islam nak beli barang makanan di kedai orang Buddha, dia tak jual pada orang Islam. Tuan-tuan, macam itulah yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sahabat terpaksa makan daun kering. Tetapi mereka tidak pernah sekali pun menukar janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali pun tak pernah. Saat Sayyidatuna Sumayyah ditusuk kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal. Sumayyah ni ibu Sayyiduna Ammar radhiyallahu taala anhu, isteri kepada Sayyiduna Yasir. Nabi melambai daripada jauh, sabran ala Yasir, abshiru fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, terimalah berita gembira bahawa syurga